ببركة الإيمان والإسلام وأنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وشرفنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Baiklah kakak Uni Bunda, pada malam ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat kesihatan. Jadi apapun yang berlaku yang kita terima dalam tubuh badan kita, tidak ada sesuatu yang boleh dikatakan keluar, boleh dikatakan sesuatu yang tidak pernah terlepas dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat berjalan, kaki dapat melangkah, tangan dapat digoyangkan, mata dapat dipejamkan, telinga dapat mendengar, lidah dapat bertutur. Semua adalah atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa nikmat Allah, maka akan hilanglah seluruh apa yang kita sebutkan tadi. Mata yang mungkin tak dapat lagi melihat, tangan yang tak boleh lagi digerakkan, kaki yang tak boleh dilangkahkan, atau lisan yang tak boleh lagi mengucapkan kata-kata. Bila nikmat itu telah Allah angkat daripada kehidupan kita. Alhamdulillah, bersyukurlah kerana sama-sama kita tetap menjadi apa yang disebut sebagai abdan syakura. Itu seorang hamba Allah yang dalam kehidupannya dia sentiasa bersyukur dengan apapun yang diberikan dalam kehidupannya. Daripada pagi sampai ke malam, tak ada apa yang boleh kita lakukan selain daripada kesyukuran itu. Sebab dari pagi sampai ke malam, daripada bangun sampai ke tidur, tidak ada satu saat pun daripada pertukaran masa itu yang tidak yang kosong daripada nikmat Allah. Jadi tak ada sesuatu yang dalam hitungan saat pun yang tak terlepas daripada nikmat Allah. Begitu besar nikmat daripada kita. Dan nikmat yang paling besar itu di samping nikmat yang kita sebutkan yang berlaku dalam tubuh badan kita adalah nikmat iman dan Islam sebagai nikmat yang paling besar dan Allah anugerahkan kepada kita sebagai seorang Muslim dan mukmin itu. Yang ini iaitu nikmat iman Islam itu tidak diberikan dan dapat dirasakan kemanisannya dalam menjadikan Islam itu sebagai sebuah agama, Islam itu sebagai sebuah pedoman hidup, Islam itu menjadi pandangan hidup, world view sebagai seorang Muslim itu adalah Islam agamanya. Jadi syukurlah kita dilahirkan Islam dan kita dapat merasakan nikmatnya Islam itu. Apatah lagi bila kita bercakap pasal kehidupan yang akan datang, maka syukurlah sebab kita telah menerima Islam itu dalam kehidupan kita. Bila tidak, akan sangat beratlah perjuangan, akan sangat beratlah siksaan yang akan kita terima di akhirat kelak bila kita tidak berada dalam posisi sebagai seorang Muslim dan mukmin. Jadi nikmat Islam menjadi seorang Muslim, nikmat iman menjadi seorang mukmin adalah nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Bersyukurlah untuk nikmat itu. Jalanilah Islam itu dan iman itu dalam kehidupan kita. Jadi sesuatu yang perlu kita praktiskan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Baiklah, pada malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lepas kita off kerana ada satu keadaan yang tak boleh dielakkan, dan kita cuba untuk sebelum kita baca dan terjemahkan ayat 58 dan 59, kita review dulu apa yang pernah kita ulang kaji dulu, murojaah yang pernah kita pelajari pada 2 minggu lepas, iaitu ayat 56, 57, dua ayat 56, 57. Ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
Dua ayat ketiga ayat dua minggu lepas. 3 lah Ustaz. Tiga, Ustaz. 55, 56, 57. 6, 55, 56, 57. Saya nak bagi diskaun tapi tak nak dah lah. Saya bagi 3 lah. Tapi saya dapat 2. Tapi minta 3 dapat. Okey, kita perhatikan 55, 56, 57. Okey, kita minta 2 orang lah, seorang-seorang. Kita baca 56, 55, 56, 57. Sila, siapa nak mulakan? 55, 56, 57. Tafadhali. Sila nak baca. Yang dah kita pelajari pada 2 minggu lepas. Assalamualaikum Ustaz, saya cuba Salam. 55 yang Waqis Kultum tu kan? Cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wa dan ingatlah ketika Kultum kamu berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, dengan sekali-kali tidak nu'mina kami akan beriman laka bagi engkau atau kepada engkau hatta sehingga nara kami melihat Allah jahratan secara terang atau nyata, maka akhazatkum telah fa'akhazatkumus sa'ifah, petir telah menyambar oleh kamu, dan antum kamu tanzurun, kamu menyaksikan atau melihat. Summa kemudian ba'asnakum, kami telah membangkitkan kamu min dari ba'di sesudah mautikum kematian kamu, la'allakum mudah-mudahan kamu tashkurun, kamu bersyukur. Wa dan zalamna kami telah menaungi alaikum atas kamu al-ghama awan, wa dan anzalna dan kami telah menurunkan alaikum atas kamu alman atau manisan, wa dan salwa atau daging. Kulu makanlah oleh kamu min dari thayyibati segala sesuatu yang baik, segala yang apa yang razaqnakum kami telah rezekikan kepada kamu, wa ma dan tidak zalamuna mereka menganiaya kami, walakin dan akan tetapi kanu adalah mereka anfusahum zalimun, mereka menganiaya diri mereka sendiri. Okey. Seorang lagi. Cuba Ustaz Hari tu ikut dalam kereta je Ustaz. Cuba. Kereta ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan ingatlah ketika kultum kamu berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nukmina sekali-kali tidak kami beriman, laka bagi engkau hatta sehingga nora kami melihat Allah johro secara terang dan nyata. Maka akhuzatkum telah menyambar as-soqa petir, as-soqa petir, dan antum kamu tanzurun melihat atau menyaksikan. Ayat 56, summa kemudian ba'asanakum kami membangkitkan kamu, mimbakdi dari sesudah mautikum kematian kamu, la'allakum mudah-mudahan taskurun kamu bersyukur. 57, wadan zolalna kami menaungi, alaikum atas kamu, al-ghamama dengan awan, dan anzalna kami telah menurunkan alaikum atas kamu, al-manna
Manna manisan. Wa dan salwa. Kulu kulu Makan. katakanlah oleh kamu. Min dan Itu kalau kaf, ini kaf. kulu. Kalau kulu dengan kaf baru katakan. Tapi kalau dengan kaf, kulu itu makan. Makanlah oleh kamu. Makanlah oleh kamu. Okay, Ustaz salah. Min dari thayyibat segala atau kebaikan ya Ustaz. Makanan yang baik atau thayyibat. Makanan yang baik. Salah. Ma apa saja razaqnakum kami telah berikan rezeki kepada kamu. Wa dan ma tidaklah zolamuna mereka menganiaya kami. Wa dan lakin tapi kanu adalah mereka anufurah ampusahum diri mereka sendiri. Yazlimun mereka aniaya. Jadi kalau qaf kulu itu baru makan. Katakanlah, tapi bila dengan perkataan atau huruf kaf, jadi bukan kulu tapi kulu, dia bermakna makan. Pastikan kulu, katakanlah oleh kamu. Tapi kalau kulu, makanlah kamu makanlah atau makanlah oleh kamu. Kulu min thayyibat, makanlah oleh kamu min thayyibat, dari segala makanan-makanan yang baik. Ma razaqnakum, apa yang telah kami berikan rezeki kepada kamu. Okey. Okey, sekarang perhatikan ayat 57 58. Okey, 58 malam ini kita akan terjemahkan, kita baca terjemahkan ayat 58 dan 59, 2 ayat saja. Jangan juga ayat. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. Okey, perhatikan ayat 58. Wa id qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Saya terjemahkan secara keseluruhan riwayatnya. Ini terjemah pertama ni namanya terjemah ijmali. Maksudnya terjemah secara keseluruhan ayat. Lepas ijmali, masa saya terjemahkan secara ijmali, perhatikan mana ayat-ayat ni. Sesuaikan aja yang saya baca tadi. Oh, ini terjemahan dari perkataan ni yang kita tahulah. Nanti lepas tu baru kita masuk kepada terjemahan harfi, terjemahan setiap patah perkataan.
Jadi perbezaannya, kalau terjemah ijmali, dia lebih kepada berfokus kepada maksud ayat. Kandungan ayat tu, apa isi kandungan ayat. Tapi bila terjemah harfi, dia lebih fokus kepada perkataan dalam ayat itu. Fokusnya pada perkataan, bukan pada kandungan. Tapi bila ijmali, fokusnya kepada kandungan ayat. Dia lebih kepada konteks. Itu kalau bahasa kekiniannya, kalau ijmali pada konteks. Tapi kalau harfi, lebih kepada teks. Teks pada perkataan. Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryah. Ingatlah ketika kami berkata atau dalam teks lain sebut sebagai kami berfirman. Udkhulu hadhihi al-qaryah. Masuklah kamu ke negeri ini. Wa kulu minha haitsu syi'tum raghadan wadkhulul bab. Fa kulu minha haitsu syi'tum. Maka makanlah oleh kamu darinya, dari negeri itu, haitsu syi'tum, apa saja yang kamu kehendaki, yang kamu imahukan, yang kamu kehendaki. Raghadan, sepuas-puas hati, sepuas hati. Jadi makanlah apa sahaja makanan atau apa sahaja hasil yang ada di negeri itu sesuka hatimu. Makan sepuas-puasnya. Wadkhulul baba sujjada. Dan masuklah kamu melalui pintu itu dalam keadaan bersujud. Masuk dalam keadaan bersujud. Kena faham juga macam mana dia masuk dalam keadaan bersujud. Kalau sujud, mana dia tak masuk dah, dia berhenti. Tapi dalam perkataan ni, wadkhulul baba sujjada. Maknanya sujud itu perkataan simbolik. Masuklah kamu ke pintu itu dalam keadaan bersujud. Wa qulu hittatun. Ini perhatikan yang dibaca oleh Kak Eli tadi, Cik Eli Sungai Ramal tadi. Qulu. Perhatikan atas perkataan qulu tu. Yang pertama, baris pertama. Qulu minha. Qulu, makanlah oleh kamu. Tapi di bawahnya qulu, katakanlah olehmu. Qulu, dan katakanlah olehmu. Ittatun naghfir lakum khotoyakum. Bebaskan dirimu. Naghfir lakum khotoyakum. Kami akan mengampunkan segala kesalahan-kesalahan. Wa sanazidul muhsinin. Dan kami akan menambahkan al-muhsinin kepada orang-orang yang berbuat baik. Kami akan menambahkan ganjaran atau pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Okay, saya ulang Kita dah faham pasal agak panjang ayatnya. Dan ingatlah ketika kami telah berkata, masuklah kamu ke negeri ini, maka makanlah kamu dari apapun hasil di negeri ini, haitsu syi'tum raghada. Makanlah apa saja yang kamu kehendaki sepuas-puasnya. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah kamu dalam keadaan bersujud. Masuklah kamu melalui pintu itu dalam keadaan bersujud. Wa qulu, dan katakanlah oleh kamu, hittatun, bebaskanlah. Naghfir lakum khotoyakum, niscaya kami akan mengampunkan segala kesalahan-kesalahanmu. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan balasan atau pahala kepada orang-orang yang berbuat baik, orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Jadi orang buat baik tak kira lah apakah dia di atas atau di bawah, apakah muhsin al atas atau muhsin al bawah. Okey. Sekarang saya terjemahkan secara harfi setiap patah perkataan teks ni.
is ni dah berulang-ulang, dah banyak kali kita jumpa perkataan-perkataan ni di awal ayat. Ini dah berpuluh kali kita jumpa. Wa iz qulna, wa dan iz, ingatlah ketika sebelum ni pun menggunakan perkataan wa iz 5. Dia muslimin. Jadi maknanya apa? Ini rahsia dia. Ternyata Quran ni kan banyak berulang-ulang. Berulang perkataannya, berulangkan di perkataan. Wa iz pun dah banyak kita terjemah. Wa dan iz, ingatlah ketika qulna, kami berkata. Kalau kami berkata, kalau dalam konteks manusia, kami berkata. Tapi bila Tuhan yang berkata, kami berfirman. Itu boleh. Nak terjemahkan berfirman boleh, nak terjemahkan berkata boleh. Tapi asal perkataannya qul itu, qulna itu kami berkata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulna, kami berkata. Qultu, aku berkata. Jadi qulna, kami berkata. Wa dan iz, ingatlah ketika qulna, kami berkata. Udkhulu, masuklah kamu. Udkhul, masuk. Udkhulu, masuklah kamu. Ini masuk ni bukan seorang. Kalau seorang udkhul, tapi kalau ramai udkhulu, masuk. Kamu semua masuk. Ini ramai orang. Udkhulu, masuklah kamu. Hadihi, ini. Hadihi, ini. Dia ada dua tu untuk perkataan atau kata isyarat tu, menunjukkan ini atau ini. Untuk perkataan ini saja ada dua. Ada hadza, ada hazihi. Apa perbezaannya antara hadza dengan hazihi? Pasti Uni Buddha dah tahu dah tu kan. Hadza dengan hazihi itu maksudnya sama, iaitu ini. Perbezaannya, kalau hadza itu untuk ar-rijal, untuk mudzakkar, untuk lelaki. Kalau hazihi untuk muannas, untuk perempuan. Kenapa dia gunakan hazi kat sini bukan hadza? Jawapannya, tengok perkataan selepas hazihi tu. Perkataannya al-qaryah. Qaryah tu muzakkar ke muannas? Lelaki ke perempuan? Jadi perkataan qaryah tu dalam bahasa Arab dia kena ada jantina dia. Kena ada seks. Qaryah ni lelaki ke perempuan? Jawapannya dia perempuan. Atau dalam bahasa Arab sebut sebagai muannas. Lelaki atau perempuan, kalau ada perempuan, apa tandanya? Tandanya ada huruf yang terakhir, iaitu huruf ta marbutah, qarya ta. Ta bulat tu tanda perkataan tu muannas. Kalau muannas, gunakan hazihi, tak boleh hadza. Tak boleh udkhulu hadzal qaryah. Salah jiddan, khata jiddan. Jadi kerana qaryah, gunakan perkataan hazihi. Udkhulu, masuklah kamu. Hadihi, ini al-qaryah, negeri, kampung. Kampung boleh, negeri pun boleh. Dan perkataan qaryah. Masuklah kamu. Jadi kalau dalam teksnya, masuklah kamu. Hadihi al-qaryah, ini kampung, ini negeri. Tapi bila diterjemahkan, masuklah kamu ke negeri ini. Kan tak mungkin dalam bahasa Melayu ini negeri. Itu bahasa Melayu style slang India. Ini macam macam ini kah? Ini macam. Ini kampung ini negeri kah? Ini hadihi qaryah, negeri. Udkhulu hadhihi al-qaryah, masuklah kamu ke negeri ini. Terjemahannya ini letak kat belakang. Masuklah kamu ke ini negeri. Susah nak dipahami. Tahu kerang songsang dalam bahasa Arab, bahasa Melayu. Fakulu minha, maka kulu, makanlah olehmu, atau kamu makanlah. Kulu, maknanya ini perintah. Kamu makanlah. Kamu makanlah minha, daripadanya. Nya apa? Nya negeri. Jadi makanlah apa saja yang ada di negeri itu. Itu maksudnya.
Maka kulu makanlah oleh kamu minha daripadanya, haitsu apa sahaja, atau sini boleh terjemahkan sekira-kira atau apa sahaja, syi'tum yang kamu kehendaki. Jadi makan sajalah apa saja yang kamu nak. Syi'tum yang kamu nak. Fakulu minha, maka makanlah oleh kamu daripadanya, haitsu syi'tum, apa saja yang kamu nak. Raghadan, sepuas-puasnya. Jadi, makanlah olehmu apa saja yang ada di negeri itu, apa saja yang kamu nak, makanlah dengan raghadan, sepuas-puasnya atau sepuas hati. Okey, saya ulang. Dan ingatlah ketika kulna, kami berkata, udkhulu, masuklah kamu, hadihi, ini, al-qaryah, negeri. Maka kulu, makanlah olehmu, atau kamu makanlah, minha, daripadanya negeri itu, haitsu, apa sahaja, syi'tum, yang kamu nak, raghadan, sepuas-puasnya atau sepuas hati. Dan ingatlah ketika kami telah berkata, masuklah kamu ke negeri ini. Fakulu minha haitsu syi'tum raghada. Maka makanlah oleh kamu dari negeri itu, haitsu syi'tum raghada, apa saja yang kamu nak dengan sepuas-puasnya, dengan sepuas hati. Wadkhulul baba sujada. Dan udkhulu, masuklah kamu, al-bab, pintu itu, masuklah kamu melalui pintu itu, sujada, dalam keadaan bersujud. Hittatun, bebaskanlah. Dan kulu, dia kat atas kulu. Ini kulu. Kalau kulu, makanlah olehmu. Tapi kulu, katakanlah olehmu, hittatun, hittah, bebaskanlah. Bukan khittah. Kalau khittah tu garis, buat jalan. Khittah. Ini hittah, bebaskanlah. Naghfir lakum khatayakum, kami akan mengampuni. Naghfir, kami mengampuni. Nah, kita tahu ni, naghfir, kami mengampuni. Dari mana datang perkataan kami ni? Datangnya perkataan kami ialah pada huruf yang pertama, iaitu huruf nun. Naghfi, kami mengampuni. Kalau aghfi, aku mengampuni. Yaghfi, dia mengampuni. Di sini naghfir lakum, kami mengampuni. Lakum, bagimu, untukmu. Perkataan lakum ni, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku, bagiku agamaku. Lakum, bagimu, untukmu. Hadhihi ar-risalah lakum, surat ini adalah lakum, untuk kamu, bagi kamu. Jadi naghfir lakum, naghfir, kami mengampunkan, lakum, bagi kamu, khatayakum, kesalahan-kesalahanmu. Khatayakum, kesalahan-kesalahan. Saya ulang. Dan udkhulu, masuklah kamu, al-bab, pintu itu, sujada, dalam keadaan bersujud. Dan kulu, masuk, katakanlah oleh kamu, hittatun, bebaskanlah. Naghfir lakum, kami akan mengampunkan. Naghfir, kami akan mengampunkan. Lakum, bagi kamu, khatayakum, kesalahan
kesalahan-kesalahanmu. Wa dan sanazidu, kami akan menambah al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada perkataan yang tidak dinyatakan secara zahir di antara perkataan sanazidu dengan al-muhsin. Okay. Jadi ada perkataan yang tersirat, tersembunyi. Kan tergantung perkataannya. Dan secara kami pasti akan menambahkan kepada orang-orang baik. Kan ada pertanyaannya. Kami menambahkan. Pertanyaannya, menambahkan apa? Kan gitu. Kita disebutkan. Kerana tak disebutkan, pertama ada sebab al-majhul, yang kedua disebabkan al-ma'lum. Maknanya apa? Dah diketahui. Tak payah disebut. Sebab wasanazidul muhsinin, kami akan menambahkan kepada al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Apa yang perlu disebutkan? Bracketnya pahala atau ganjaran. Kami akan menambahkan ganjaran atau pahala kepada al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Tapi dalam teks dia tak disebutkan, maka dalam konteks kita baca, kami akan menambahkan pahala kepada orang berbuat baik, kepada orang muhsin. Tapi kalau dalam teks tak payah disebut sebab tak ada perkataan. Jadi wa dan sanazidu, kami akan menambahkan al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Okey. Saya ulang lagi sekali. Last sebelum kita baca. Perhatikan lagi semula wa izqulna. Agak berat sikit ni kajian malam ni. Berat apa? Berat mata sebenarnya. Wa dan iz, ingatlah ketika qulna, kami berkata, udkhulu, masuklah kamu, hadhihi, ini, al-qaryah, negeri. Dan ingatlah ketika kami berkata, masuklah kamu ke negeri ini. Wa kulu minha haitsu syi'tum raghadan. Maka kulu, makanlah oleh kamu, minha, daripada negeri itu, haitsu, sekira-kira atau apa sahaja, syi'tum, yang kamu nak, raghadan, sepuas-puasnya atau sepuas hati. Fakulu minha haitsu syi'tum raghadan. Maka makanlah oleh kamu dari apapun hasil bumi, negeri itu, haitsu syi'tum raghadan, kira-kira apa yang kamu nak dengan sepuas hati. Wadkhulul baba sujada. Wa dan udkhulu, masuklah kamu, al-bab, itu. Ini tak terjemahkan lagi kerana kita dah biasa mendengar. Itu filem, dalam cerita filem P. Ramlee. Apa tajuknya tu yang ada perkataan bab? Ahmad Al-Bab. Ahmad Al-Bab. Ya, tak, tajuk filmnya apa tu? Ahmad Al-Bab. Ahmad Al-Bab atau Tiga Abdul? Ahmad Al-Bab yang punya. Ahmad Al-Bab. Okay. Ahmad Al-Bab. Jadi kan Ahmad Al-Bab, jadi nama pintu. Nak tahu macam mana nama Ahmad Al-Bab, buka balik cerita piramid. Wadkhulul baba, wadan, udkhulu, masuklah kamu, al-bab, pintu itu, sujada. Mana pintu yang dimasukkan ni, kerana dia berjalan dari satu negeri masuk ke negeri lain. Jadi al-bab itu pintu yang dimaksudkan bukan pintu rumah. Kerana dia masuk negeri. Biasanya kalau masuk negeri ni, sepadan antara negeri tu biasanya ada pintu apa biasanya? Pintu besar tu. Pintu tanda sempadan negeri tu. Terbang. Pintu gerbang. Pintu gerbang itu maksudnya. Jadi al-bab itu bukan pintu rumah tapi dia gunakan juga perkataan bab di situ. Pintunya pintu gerbang, maknanya sempadan negeri tadi. Jadi wadkhulul bab, dan masuklah kamu ke pintu itu dalam keadaan as-sujada, dalam keadaan bersujud. Wa dan ulu, katakanlah oleh kamu, hittatun, bebaskanlah. Naghfir lakum, naghfi, kami mengampunkan,
lakum bagi kamu, khotoyakum kesalahan. Ini jamak plural daripada perkataan khata, al-khata, salah. Tapi khotoya kesalahan, kum kamu. Jadi kalau lakum, khotoyakum, ujungnya semua kum, maknanya kum itu bermaksud kamu. Naghfir lakum, kami mengampunkan, lakum bagi kamu, khotoyakum kesalahan kamu. Jadi bila berjumpa dengan kum, maknanya kum adalah kamu. Lakum dinukum, bagimu din agama, kum kamu. Jadi lakum dinukum, bagimu agamamu. Dari mana kita tahu kamunya? Perkataan kum itu bermakna kamu. Jadi naghfir lakum, kami mengampunkan, lakum bagi kamu, khotoyakum kesalahanmu. Wa dan sanazidu, kami akan menambahkan al-muhsinin kepada orang-orang yang berbuat baik. Bracket yang tersembunyi adalah pahala atau ganjaran. Menambahkan pahala atau ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Okey. Boleh ke? Atau berat sikit tak? Boleh? InsyaAllah. Okay. Allah Ustaz. Ya. Berat sikit. Pelan-pelan. Walaupun mata mengantuk. Okey, saya baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut baca, jangan terjemah. Jangan mendahului guru. Guru baru selangkah, dia dah langkah ke-10. Saya baca, ikut baca. Nanti yang kedua, saya baca, langsung terjemah. Sekarang jangan terjemah dulu, baca dulu. Wa dan iz. Ingatlah ketika kulna kami berkata Kami udkhulu masuklah kamu hazihi ini al-qaryah kampung atau negeri. Fakulu maka kulu makanlah olehmu minha daripadanya haisu apa sahaja siktum yang kamu nak rogodan sepuas-puasnya wadkhulu dan udkhulu masuklah kamu al-baba dalam pintu sujada dalam keadaan sujud wa dan ulu katakanlah olehmu hittah bebaskanlah naghfir lakum kami ampunkan lakum bagimu khotoyakum kesalahanmu wa dan sanazidu
Kami akan menambahkan al-muhsinin al-muhsinin, pada orang-orang yang berbuat baik. orang-orang yang berbuat baik. Maknanya ada perkataan yang tersembunyi, iaitu pahala. Okey. Sekarang saya baca langsung terjemah. Wa Dan is ingatlah ketika qulna kami berkata, udkhulu masuklah kamu hadhihi ini al-qaryah kampung atau negeri. fa Maka kulu akan makanlah olehmu minha daripadanya haitsu apa sahaja syi'tum yang kamu kehendaki, ragada sepuas-puasnya. wa Dan udkhulu masuklah kamu al-baba pintu dalam pintu sujada dalam bersujudlah keadaan bersujud wa dan dan qulu katakanlah oleh katakanlah kamu, olehmu, ittah bebaskanlah, naghfir kami akan kami mengampuni mengampuni bagi lakum kamu bagimu khatayakum kesalahan-kesalahanmu, kesalahanmu wa dan dan sanazidu kami akan kami menambahkan akan menambahkan al-muhsinin. orang-orang yang berbuat baik. Okey. Sekali lagi saya baca apa yang terjemah. Wa Dan is ingatlah ketika qulna kami berkata, udkhulu masuklah kamu hadhihi ini al-qaryah kampung atau negeri. Ini fa maka kulu makanlah oleh kamu minha daripadanya, haitsu apa saja syi'tum yang kamu nak, ragada sepuas-puasnya, wa dan udkhulu masuklah kamu al-baba dalam pintu sujada dalam keadaan bersujud wa Dan dan qulu katakanlah oleh katakanlah kamu, olehmu, iftatun bebaskanlah, bebaskanlah, naghfir lakum kami akan mengampuni bagi kamu khatayakum kesalahan-kesalahanmu, kesalahan-kesalahanmu, wa dan dan sanazidu kami akan kami akan menambahkan menambahkan al-muhsinin. orang-orang yang orang-orang berbuat baik. Okey, alhamdulillah selesai ayat 54. Sekarang kita sambung ayat 59. Ada masalah tak? Ayat 58, ada tak faham? Ayat 58. Ada tak faham? Perkataan mana tak faham? Ustaz, hittah tu ke apa hittah? Iftatun. Hittah tu. Bebaskan. Hittah. Okey. Kalau tak ada, bersambung. 59. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan saya berjemuk secara keseluruhan, secara ijmali. Tengok-tengok, oh ini perkataan ni, oh ini maksud. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Maka telah mengganti orang-orang yang zalim perkataan selain yang dikatakan kepada mereka. Dikatakan perkataan ini, mereka tukarkan perkataan itu dengan perkataan lain. وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Maka telah menukarkan orang-orang yang zalim perkataan
yang bukan perkataan bukan yang dikatakan kepada mereka. Ghaira, bukan atau selain. Kita telah menggantikan orang-orang yang zalim perkataan bukan yang dikatakan kepada mereka. Jadi dikatakan macam ni, tapi disampaikan lain pula, selain daripada dikatakan kepada mereka. Fa'anzalna 'ala alladziina zalamu rijzan. Kami telah menurunkan kepada orang-orang yang zalim itu rijzan, siksa atau malapetaka atau bencana. Rijzan. Ini perkataan khas. Bila berjumpa dengan perkataan rijzan tu, maksudnya itu siksa atau malapetaka. Dia perkataan yang khas digunakan untuk siksa tu ada rijzan. Fa'anzalna 'ala alladziina zalamu rijzan minas sama'. Kami turunkan kepada orang-orang yang zalim itu siksa dari langit. Jadi maksudnya bila ada sesuatu yang turun dari langit, itu Allah dah nyatakan di awal-awal ni. Jauh sebelum Allah nyatakan bahawa akan ada siksa yang Allah akan turunkan dari langit itu kepada orang-orang yang zalim. Jangan sekadar tak ada lah. Itu fenomena alam saja. Apakah sesuatu berlaku di langit itu turun pada manusia dan menjadi siksaan. Mana siksaan Allah itu? Fa'anzalna 'ala alladziina zalamu rijzan minas sama'. Kami turunkan kepada orang-orang yang zalim itu siksa minas sama' dari langit. Kenapa? Sebab apa? Bima kanu yafsukun. Sebab apa yang mereka berlaku fasik pada. Kefasikan itulah menjadi penyebab sehingga turunnya azab dari minas sama', rijzan minas sama'. Okey, saya ulang lagi sekali. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Orang-orang yang zalim telah menukarkan perkataan bukan yang dikatakan pada mereka. Jadi perkataan sampaikan ini tapi disampaikan yang lain. Bukan yang ini tu. Dia mereka tukar, mereka ganti. Kita telah menggantikan orang-orang yang zalim itu perkataan bukan yang dikatakan pada mereka. Fa'anzalna 'ala alladziina zalamu rijzan minas sama'. Kami telah menurunkan kepada orang-orang yang zalim itu siksa dari langit. Bima kanu yafsukun. Sebab apa yang mereka berlaku fasik. Ini 59 ni lebih senang lagi. Lebih senang sikit daripada yang di atas tadi. Lebih senang untuk difahami perkataan yang di bawah. Yang di atas. Okey, perhatikan. Saya nak terjemah secara harfi. Secara perkataan. Okey, kita hadkan ya masa sekarang ni malam ni dah pukul 20.24 pada jam saya. Ada masa 30 minit lagi. Berhenti. Selesai tak selesai, pukul 11 malam berhenti. Okey. Yang sampai larut malam pula. Larut malam kan masalah. Dan suami dia menjeling. Walaupun dia tengok dengar-dengar dia menjeling je. Maka lamanya mengaji. Boleh Ustaz. Ha? Kenapa? Kenapa tu Kak Eli padahal tak dengar saya ni? Kata perli ke Ustaz? Alamak, ada apa ke sebelah tu? Ya Allah, kalau ada kirim salam. Salam maaf kepada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya kan terlupa dah. Mana yang saya terjemahkan tadi? Okey, saya ulang. Fabaddala alladzina zalamu. Fabaddala alladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Maka baddala telah menukar, telah menggantikan alladzina orang-orang yang zalamu mereka berlaku zalim qawlan perkataan ghaira bukan selain alladzi yang qila dikatakan lahum bagi mereka. Maka baddala telah menggantikan, telah menukarkan. Badal. Pernah tak dengar apa namanya istilah badal haji? Kan ada kan badal haji kan? Jadi badal haji itu
orang yang haji tak pergi. Dia dibadal aja, digantikan orang lain. Tu badal tu ganti. Badal. Kan ada badal haji kan? Badal haji maknanya yang orang yang patutnya pergi haji, dia tak pergi. Tapi dibadalkan. Maksudnya digantikan oleh orang lain. Jadi dia tak pergi haji, digantikan oleh orang lain. Kerana yang nak pergi haji dah meninggal, maka dibuatlah badal haji. Ada orang lain yang menggantikan. Jadi badal tu menggantikan. Jadi badal haji, orang yang menggantikan orang yang dah mati tadi untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ada pegawainya, ada pekerjanya, ada staf yang akan bertugas untuk melaksanakan ibadah haji, tapi bukan untuk dia, tapi untuk orang yang digantikan, orang yang dah meninggal dunia. Maka itu disebut sebagai badal haji. Ini perkataan badal ni. Maka badal. Maka telah menggantikan, telah menukarkan. Alladzina, orang-orang yang zalamu, mereka zalim. Orang zalim ini mereka gantikan apa? Qaulan, perkataan. Mereka gantikan perkataan ghaira, bukan, selain. Alladhi, yang. Jadi kalau alladhi perkataan, dia kata sambung ni, alladhi yang. Tapi bila untuk orang, untuk ramai, dia tidak menjadi alladhi, tapi menjadi alladhina. Ya ayyuhalladzina, alladzina kat atas tu yang juga. Tapi yang ni kalau dah alladhina tu dia akan menjadi perkataan khusus untuk panggilan kepada orang. Jadi alladzina zalamu, alladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhalladzina. Jadi alladzina itu jadi orang yang. Jadi mesti tetap dibacakan perkataan yang, kerana asalnya perkataan itu adalah kata sambung, iaitu yang. Jadi orang-orang yang ghairal ladzi qila, ghairal bukan alladzi, yang qila dikatakan atau yang disampaikan. Boleh. Ghairal bukan alladzi, yang qila dikatakan atau disampaikan lahum bagi mereka atau kepada mereka. Lahum bagi mereka. Jadi orang-orang zalim ni ditukarkannya perkataannya. Disampaikan macam ni, tapi disampaikan yang lain, yang tak disampaikan, yang tak dinyatakan kepada mereka, mereka nyatakan pula benda lain. Saya ulang. Maka badala, telah menukar, telah mengganti alladzina, orang-orang yang zalamu, mereka berlaku zalim, qaulan, yang mereka ganti perkataan ni, qaulan, perkataan yang mereka ganti. Ghaira, bukan, terus lain, alladzi, yang qila dikatakan, lahum bagi mereka. Maka, fa'nya banyak ni. Maka anzalna, kami telah menurunkan nuzulul Quran. Nuzul, turun. Nuzulul matar, turunnya hujan. Nuzulul Quran, turunnya hujan. Jadi maka anzalna, kami menurunkan ala, atas, alladzina, orang-orang yang zalamu, mereka telah berlaku zalim, rijzan. Jadi kami turunkan. Apa yang kami turunkan? Rijzan, siksa atau azab. Rijzan ini nama khusus yang bila berjumpa ke rijzan itu maknanya siksa atau bencana. Jadi bencana pun masuk dalam rijzan juga istilahnya. Rijzan, siksa, min, dari, as-sama, langit. Jadi siksa yang diturunkan dari langit. Min, dari as-sama, langit. Bi, dengan ma, apa. Jadi kalau seperti ini biasanya bi itu disebutkan dengan, tapi itu boleh kalau kita faham, bi itu menjadi bi bermaksud bi sababiyah. Bi sababiyah bermakna dia menjadi asbab
Kenapa turunnya seksa tadi? Sebab ini. Sebabnya ni. Bima kanu yafsukun. Bi dengan ma apa? Kanu adalah mereka yafsukun. Mereka berlaku fasik. Jadi pertanyaannya, kenapa turunnya seksa itu? Sebab kefasikan mereka. Tak bodoh ya. Sasak lo angok. Bodoh yang berlari, awak sasak angok. Kena main tu. Bodoh pernah nak cari pacuan kuda? Di padang panjang, di tinggi. Pernah tak? Pernah Ustaz? Kalau pernah tu bodoh yang berlari, awak sasak angok. Aku yang mengecek, bodoh-bodoh yang kehausan. Okey, kita ulang ayat 59. Sebelum kita baca. Fa maka badala telah menggantikan, telah menukarkan alladzina orang-orang yang zalamu, mereka telah berlaku zalim. Apa yang mereka ganti? Mereka tukar qaulan, perkataan. Ghaira, selain atau bukan. Ghairallah, selain Allah, bukan Allah. Ghairallah. Alladhi, ghaira, selain, bukan. Alladhi, yang. Qila. Ini kalau qala berkata. Tapi kalau qila dikatakan. Bukan berkata, dikatakan. Awalan jadi perkataan di. Jadi perkataan menjadi perkataan aktif, pasif. Perkataan pasif. Qila dikatakan. Jadi mereka tukar perkataan selain yang qila dikatakan lahum bagi mereka. Jadi dikatakan bagi mereka perkataan ni, tapi mereka tukar dengan perkataan yang lain. Okey. Fa maka anzalna, kami menurunkan ala atas alladina, orang-orang yang zalamu, mereka zalim. Fa maka anzalna, kami turunkan alladzina ala atas alladzina, orang-orang yang zalamu, mereka berlaku zalim. Fa maka anzalna, kami turunkan ala atas alladzina, orang-orang yang zalamu, mereka zalim. Rijzan, siksa, min, dari as-sama, langit. Turunkan siksa dari langit. Bi dengan ma, apa-apa. Kanu adalah mereka yafsukun, mereka fasik. Jadi kalau kita tengok perkataan ini secara teksnya, secara harfiah, macam mana susunan kata ni? Bi dengan apa-apa yang adalah mereka. Jadi kan kalau diterjemahkan jadi macam tu. Dengan apa-apa yang adalah mereka. Tapi dulu kan dalam terjemah Quran atau terjemahan atau susunan ayat-ayat dalam kitab lama, kitab yang orang sebut sekarang sebagai kitab kuning, tapi yang bertuliskan Jawi atau Arab Jawa, bukan Rumi yang Jawi itu, Arab Melayu. Kalau di tanah Melayu disebut sebagai Jawi. Tapi kalau di Indonesia disebut sebagai Arab Melayu. Arab Melayu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam konteks bahasa Melayu, rumah seluruh Melayu disebut sebagai Jawi. Jawi ini istilah yang asal bukan Jawi, perkataan Jawi bahasa Minang itu. Jawi ini dalam konteks ini berasal dari perkataan Jawa. Jadi Jawa menjadi Jawi bermakna yang dinisbahkan kepada orang Jawa. Jadi kenapa pula pakai nisbah Jawa? Sebab satu simbol perkataan itu adalah perkataan Melayu maksudnya. Perkataan Melayu tapi bertuliskan bukan menggunakan aksara, bukan menggunakan huruf tapi menggunakan huruf Arab. Huruf Arab yang ada pada sebagian sedikit
Y tak ada, NG tak ada dalam bahasa Arab. Ada persuaian sikit lah. Tapi huruf dia pada dasarnya berasal daripada huruf Arab tadi. Huruf Arab pun sebenarnya bukan dari huruf Arab juga, ada sumber daripada huruf-huruf yang alif bata. Okey. Bi dengan ma apa? Kanu adalah mereka yafsukun, mereka fasik. Berbuat fasik. Okay, saya baca, ikut sekali baca. Ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Fa maka baddala baddala menggantikan menggantikan dia boleh menggantikan allazina orang-orang yang zolamu mereka telah berlaku zalim qaulan perkataan khairan bukan alladhi yang qila. Betul-betul baca ya, qila, bukan jangan itu kan huruf G pula. Gila, bukan itu. Qila. Dikatakan lahum bagi mereka maka anzalna kami menurunkan ala atas alladzina orang-orang yang zolamu mereka berlaku zalim rijzan siksa min dari as-sama langit bi dengan ma apa kanu adalah mereka yasukun mereka fasik. Okey, saya baca langsung terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka baddala telah menggantikan alladzina orang-orang yang zalamu mereka zalim qaulan perkataan ghaira bukan alladzi yang dikatakan bagi mereka maka anzalna kami menurunkan ala atas orang-orang yang zalamu mereka berlaku zalim rijzan siksa min dari as-samai langit dengan apa adalah mereka fasik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai kita terjemahkan ayat 59. Okey. Orang baca 58 coba. Dengar sini. Yang belum. Ustaz. Okey. Sini. 58. Ya Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan ingatlah ketika kulna kami berkata, kulu masuklah kamu, hazi ini, Korea negeri atau kampung, ke negeri ini, Pak mangka kulu makanlah oleh kamu, minha daripadanya, haisu apa saja, itum yang kamu nak, rokodah sepuas-puasnya, wa dan kulu masuklah kamu, ba dalam pintu, sujadah dalam keadaan bersujud, wa dan kulu katakan olehmu, itoh bebaskanlah, nafir kami mengampuni, lakum bagimu, khotoyakum kesalahanmu, wa dan zanazidu kami akan menambahkan al-muhsinin orang-orang yang berbuat baik. Okey. Ayat 59. Siapa nak cuba? Ustaz cuba Ustaz. Cuba try. Kalimat dah selalu cuba ni, yang lain belum lain. Yang tak pernah cuba. Kak Henirita. Akan cuba Ustaz. Saya lupa ni Kak Little Step ni. Kak apa? Rosita. Kak Rosita. Saya baru ingat. Saya sebut Rosita Izlin tu ya. Okey, silakan. Kita cuba. Fa maka Yes. badala telah menggantikan Okey. allazi orang-orang yang zalamu mereka berlaku zalim, Okey. qawlan perkataan, Okey. ghair bukan Ustaz, Bukan. allazi yang Okey. qila dikatakan Okey, dikatakan. lahum bagi mereka. Betul ke Ustaz? Betul. Fa'anzalna maka anzalna menurunkan alal Nanya. ya Nanya. Ustaz, Dia tiba. Fa maka anzalna. Nanya apa? Na anzalna. kamu Kami. sorry kami telah menurunkan Okey. ala atas Okey. alladzi orang-orang yang Okey. zalamu mereka telah zalim, Okey. rijzan siksa Siksa. min dari sama langit, bi dengan apa yang Ini dengan apa? apa kanu mereka telah Adalah mereka. yafsukun fasik, mereka fasik. Mereka fasik. Okey, sekarang siapa nak cuba 58? Saya nak minta bukan terjemah harfi tapi terjemah ijmali. Maknanya macam mana nak susunkan ayat itu supaya kita faham. Walaupun ada perkataan yang tak diterjemahkan. Sekarang terjemah
menterjemah ijmalinya, menterjemah konteksnya. Saya nak cuba ayat 58. Saya cuba Ustaz. Apa tu? Awak Ustaz. Ya, cuba. Artinya je Ustaz. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berkata, masuklah kamu ke negeri ini, maka makanlah olehmu daripadanya apa saja yang kamu kehendaki sepuas-puasnya. Dan masuklah kamu ke pintu itu dalam keadaan bersujud. Okey. Dan katakanlah olehmu, bebaskanlah kami akan mengampunkan bagi kamu kesalahan-kesalahan kamu. Kami akan menambahkan orang-orang yang berbuat baik. Okey, kalau menterjemahkan